Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi di Pendakwah Teknologi. Okey, jadi setelah sekian lama, akhirnya saya bawakan kepada anda video tentang Network Attached Storage atau lebih dikenali sebagai NAS. Okey, saya rasakan dah banyak kali sangat orang minta saya review tentang NAS ni dan tunjuk cara penggunaan NAS. Jadi kali ni saya penuhi permintaan anda. Okey, sambil tu saya juga nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Synology kerana sudi memberikan saya unit NAS mereka ni. Mai nak tunjuk. Ni dia. Okey, jadi unit yang saya pegang ni, ini adalah model DS1621 Plus. Dan yang paling sempoi sekali adalah mereka bagi sekali upgrade untuk support network 10G. Akhirnya, saya dapat NAS yang ada network 10G. Terima kasih Synology. Okey, video ni sebenarnya dia agak panjang sikit sebab ada banyak benda yang saya nak cover. Jadi saya dah senaraikan topik-topik dalam video description untuk mudahkan anda skip kepada bahagian yang anda nak tengok. Okey, tapi secara rumusannya, saya akan buat sikit unboxing. Lepas tu tunjuk cara pasang disk drive semua dan network 10G tu. Lepas tu saya akan tunjuk cara nak setup. Okey, kemudian saya akan demo dekat anda cara saya gunakan Synology ni sebagai seorang content creator ataupun YouTuber. Dan kemudian saya tunjuk cara saya upgrade sikit Synology. Dan last kali saya bagi tahu dekat anda kat mana nak beli dan berapa harga benda ni. Saya mulakan dulu dengan satu unboxing mudah. Ini adalah kotak yang Synology hantar kepada saya lah. Ini adalah salah satu model yang agak besar juga. Jadi inilah yang DiskStation DS1621 Plus ni. Okey, jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, benda unit ni adalah agak besar. Okey, mari saya bawa keluar benda ni dulu. Agak berat jugalah benda ni, nak bawa keluar pada kotak pun susah juga. Okey, tapi tak apa. Okey, tapi macam apa yang anda boleh tengok, size DiskStation ni memang besar lah. Alright, so kita buka dulu dia punya penutup. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan, Synology DS1621. Siap berdebu lagi. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Synology kerana sudi hantar unit ni. Macam apa yang anda boleh tengok, model mereka hantar ni ada 6 hard disk bay. Sekarang kita tengok unit ni dengan lebih teliti lagi. Jadi bahagian depan ni macam saya kata tadi, dia ada 6 hard disk bay. Okey, saya tunjuk dekat bahagian belakang dia pula. Okey, dekat bahagian belakang ni macam apa yang boleh nampak, dia ada 2 exhaust fan, lepas tu dia ada 2 USB port, 4 gigabit port dan 2 eSATA punya port. Kita tengok dalam kotak aksesori dia pula, jadi anda akan dapat 2 Cat6 kabel ni. Lepas tu ini dia punya power cable dan dia bagi satu kunci. Kunci ni adalah untuk nak lock hard disk bay tu supaya orang tak boleh nak buka lah. Anda juga diberikan dengan skru ni lah, jadi skru ni nanti anda boleh gunakan untuk nak lock hard disk dan sebagainya. Dan seperti biasa, anda juga akan dapat satu user manual. Jadi user manual ni memang bergunalah sebab dia tunjuk dengan jelas cara-cara untuk nak buka hard disk tray tu, cara nak pasang hard disk, lepas tu cara nak gunakan kunci untuk nak lockkan hard disk tray tu dan sebagainya. Sekarang mari saya buka semua hard disk tray ni. Cara nak buka hard disk tray ni senang saja. Apa yang anda kena buat adalah anda cuma tekan dekat bahagian bawah tu dan dia akan terangkat sebab dia ada spring. Jadi anda slidekan tray tu keluar. Senang ya nak cabut dia keluar. Alright, jadi sekarang saya cabut dululah semua hard disk tray tu untuk kita nak tengok macam mana rupa dalam dia. Alright, jadi inilah dia rupa bahagian dalam apabila kita dah keluarkan semua hard disk tray tu. Simple tak apa, tu kita nampak kipas. Dan sambil tu kalau anda tengok dekat depan tu pun dia ada juga port untuk USB 3. Apa yang lagi best, pihak Synology juga sangat bermurah hati untuk memberikan 2 unit hard disk Synology ni yang setiap satunya bersaiz 8TB. Jadi saya dapat 16TB untuk hard disk space. So terima kasih banyaklah Synology. Selain daripada 2 unit hard disk tu, saya juga dapat 1 unit network card 10G daripada Synology ni. Jadi network card ni akan dipasang kat dalam unit NAS tu untuk nak bagi dekat dia keupayaan rangkaian 10G. Dan macam apa yang anda boleh tengok, kaki network card ni adalah jenis yang PCIe x4 tu. Alright, jadi sudah sampai masa untuk kita pasang hard disk dan network card tu. Jadi saya buka casing Synology ni dulu sebab saya nak pasang yang network card 10G tu. Network card 10G tu akan dipasang pada yang PCI slot ni lah. Jadi dia menggunakan yang PCI slot jenis kali 8 ni.
Nak pasang network card 10G dekat NAS ni tak susah. Dia sama macam kita nak pasang network card ni dekat komputer biasa. Jadi apa yang anda kena buat adalah ambil network card tu dan kaki dia tu letak atas slot PCI tu dulu elok-elok. Okey, bila dia dah duduk align elok-elok atas slot PCI tu macam ni. Okey, kemudian barulah saya tekan dia masuk untuk dia bagi rapat lah, kontak rapat, tekan elok-elok bagi dia masuk ke dalam slot PCI tu. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, network card ni dia adalah jenis yang PCI kali 4. Manakala yang slot tu yang dia ada atas NAS ni, dia jenis yang kali 8 tu. Jadi kat belakang tu tak pakailah, jadi dia kosong macam tu je lah. Dah habis pasang network card, sekarang saya nak pasang hard disk dia pula. Nak pasang hard disk tu senang sangat. Anda cuma keluarkan dia punya tray tu, lepas tu dekat belah kiri dan kanan tray hard disk tu dia ada macam pelapik plastik ni. Okey, jadi cara nak pasang hard disk dia adalah anda just ambil hard disk tu dan letakkan dekat atas tray hard disk tu macam ni. Anda tak payah nak pakai skru apa-apa. Lepas tu anda ambil plastik yang anda buka tadi belah kiri dan kanan, anda tekankan dia balik dekat setiap belah sisi itulah. Jadi benda tu sebenarnya dia akan kepit hard disk tu. Sebab hard disk kan kiri kanan dia macam ada satu lubang skru kan. Benda yang kita plastik yang saya duk tekan ni, dia akan masuk kat dalam lubang skru tu untuk nak pegang hard disk tu elok-elok macam ni. Jadi inilah dia dua-dua hard disk yang saya dah letak dekat atas tray hard disk tu. Okey. Jadi sebenarnya mula-mula saya ingat benda ni nak kena pakai skru ni. Rupanya skru ni hanya digunakan untuk nak pasang hard disk yang kecil sikit tu, yang macam SSD tu. Untuk nak masukkan balik hard disk tu ke dalam NAS tu pun senang. Anda masukkan dia ke dalam tray tu, kemudian anda tekan depan dia macam tu untuk nak lockkan hard disk tu dekat dalam NAS tu. Jadi memang sangat senang lah untuk nak keluarkan dan nak masukkan hard disk tu. Jadi macam saya kata sebelum ni, dia ada bagi kunci kan. Jadi kalau anda nak kuncikan, bolehlah anda lock dekat bawah tu supaya hard disk tu tak boleh dikeluarkan. Okey, selesai pemasangan hard disk dan network card 10G pada NAS ni. Dalam bahagian ni saya akan tunjukkan dekat anda cara nak setup Synology ni. Cara nak setup dia senang saja. Anda buka web browser anda dan masukkan URL find.synology.com dan dia akan buka satu site untuk nak cari device Synology yang ada dalam network anda. Bila dia dah jumpa, dia akan tunjuk dekat anda macam ni. Jadi anda bolehlah connect kepada Synology drive anda tu. Lepas anda tekan connect, dia akan keluarlah Synology agreement semua ni. Anda just accept dan tekan continue macam apa yang saya buat ni lah. Jadi sekarang dia akan load untuk nak setup Synology tu. Untuk teruskan setup, tekan setup tu dan dia akan tanya nak install Disk Station Manager ni, DSM ni. Anda tekan saja install now dan dia akan bagi dekat anda notification lah. Dia kata benda ni akan wipe hard disk semua. Anda tekan je OK. Dan sekarang dia akan buatlah proses untuk nak buat installation Disk Manager Station yang latest sekali. Jadi anda biarlah proses ni jalan sampai habis. Selepas installation Disk Station tu dah selesai, dia akan tunjuk dekat anda skrin macam ni. Ni kita dah boleh start untuk nak set up kita punya Synology NAS lah. Jadi tekan butang start ni dan dia akan tanya anda untuk nak buat create administrator account ni. Jadi benda ni anda letaklah anda punya device name, administrator punya account, apa username, lepas tu password semualah. Ini untuk nak access Disk Station tu nanti. Lepas dah masukkan username, password semua tu, kemudian anda tekanlah butang next. Jadi dia akan bawa anda kepada setup skrin seterusnya. Untuk update option ni, tekan saja automatic dan pilih next. Kemudian untuk bahagian Synology account ni, anda boleh skip dululah. Jadi kita buat account ni kemudian. Jadi tekan butang skip saja. Dan pada bahagian terakhir ni, tekan saja butang submit. Kalau semua berjalan lancar, anda akan dibawa ke page Synology ni. Seterusnya, kita akan set up hard disk yang kita dah masukkan ke dalam drive Synology ni. Cara nak set up dia senang saja. Tekan yang create down ni dekat bahagian create storage pool dan volume ni dan anda akan dibawa ke skrin ni. Seterusnya, tekan butang start ni. Okey, bila anda tekan ni, dia akan bawa anda ke page configure storage pool property ni. Jadi dekat sini anda boleh pilih RAID type. Jadi untuk setiap RAID type tu, dia akan cerita penjelasan dekat bawah dia tu lah. Jadi anda bolehlah tekan satu persatu dan baca penjelasan dia. Untuk contoh ni, saya nak try pakai yang RAID 0 ni lah. Okey, bila anda dah pilih apa RAID type yang anda nak, anda tekan butang next. Okay, dekat sini dia akan suruh anda pilih hard disk mana yang nak pakai. Saya pilih dua-dua hard disk yang saya dah letak dalam tu. Ada 14.5TB. Lepas tu dia tanya nak check drive ke, saya skip saja. Lepas tu dia tanya berapa besar size yang saya nak bagi. Saya pilih maksimum untuk dua-dua drive tu. Tu yang dapat 14GB lebih tu. Okay, dekat bahagian file system saya pakai yang recommended. Yang lain semua saya just apply sahaja. Lepas tu dia akan bagilah notification benda ni akan erase hard disk. Saya tekan apply. Jadi anda biarlah proses ni selesai sampai habis.
Bila proses tu dah selesai, jadi anda akan dibawa ke skrin ni lah. Dia akan tunjuk dekat anda volume semua ni. Jadi anda bolehlah tekan dekat volume tu untuk nak tengok information dan sebagainya. Okey, lepas tu kalau anda nak tengok yang bahagian hard disk tu, anda tekan dekat hard disk /SSD ni. Okey, dekat sini dia akan beritahu dekat anda lah semua maklumat pasal hard disk berjalan elok ke tidak. Kalau anda tekan overview ni, dia akan tunjuklah health untuk disk anda. Lepas tu dia tunjuklah storage mana yang anda pakai. Jadi benda ni semua memang bagus, berguna untuk bagi kat anda information tentang disk yang ada dalam NAS storage anda. Sekarang saya akan tunjuk dekat anda cara nak buat share folder. Jadi anda klik dekat file station ni dan dia akan inform anda dululah belum ada lagi shared folder. Jadi anda tekan butang OK ni untuk kita nak start buat satu shared folder dalam Synology Drive ni. First kali anda kena set up basic information untuk shared folder tu. Nama folder tu saya letak saja PT, anda letaklah apa-apa. Description saya bagi je lah nama pendakwah teknologi. Lepas tu yang dia nak hide network semua ni saya tak kacau apa, saya tekan next saja. Untuk encrypt folder tu maksudnya kalau anda letak password, saya tak mau, saya tekan next saja. Lepas tu check some integrity, nak set quota semua ni saya biar dulu kosong, saya tekan next saja. Jadi dekat bahagian confirm setting ni saya tengok semua okey, saya tekan next. Sebab kalau anda nak ubah apa-apa anda boleh ubahlah dekat sini. Okey, seterusnya dia akan tanya anda dari segi permission. Jadi anda boleh set lah siapa boleh baca, siapa boleh tulis sekali lah, siapa yang tak boleh akses. Itu berdasarkan user yang ada dalam Synology anda. Bila dah selesai, dia akan tunjuk dekat anda details untuk shared folder tu. Itu dia, senang sangat cara nak buat shared folder. Sekarang saya tunjuk dekat anda cara nak akses shared folder tadi tu. Saya tunjuk dalam Mac dulu. Okey, benda pertama anda buat adalah anda tekan butang Command K dekat atas keyboard anda tu. Ini untuk Mac dan dia akan tunjuk dekat anda benda ni yang connect to server ni. Pada bahagian server address dekat connect to server tu anda tulis smb : lepas tu 2 / lepas tu IP address NAS anda ataupun yang Synology tadilah. Macam saya punya ni adalah 10.10.10.1. Lepas tu tekan butang connect. Anda akan diberikan senarai semua shared folder yang ada dalam drive Synology tu. Macam saya punya ni ada macam-macam lah, download lah, dokumen apa semua ke. Okey, jadi dalam kes ni saya nak buka yang PT tu, yang shared folder PT tu. Jadi anda pilih shared folder mana dan anda tekan OK. Lepas tu nanti dia akan buka lah folder tu. Macam apa yang anda boleh tengok, benda ni dia punya location adalah volumes/PT. Lepas tu atas desktop anda pun anda akan nampak lah icon untuk shared volume tu. Macam ni lah saya punya yang PT ni. Sekarang saya tunjuk dekat anda cara untuk nak akses shared folder dalam Synology kita menggunakan Windows. Ni saya pakai Windows 11. Mula-mula sekali anda buka File Explorer ni. Cara yang paling mudah adalah anda tekan dekat network ni. Sepatutnya anda akan nampak Synology tu sebab dia memang boleh di auto discover. Okey, jadi anda tekan dekat atas ni macam saya punya yang DS1621 ni, double klik dekat situ dan dia akan minta anda masukkan credential. Ini adalah username dan password anda lah. Jadi saya gunakan yang saya punya administrator ni, saya masukkanlah dia punya username, lepas tu masukkan dia punya password. Bila anda tekan OK, anda akan ditunjukkan ke semua shared folder yang ada dalam drive Synology tu macam ni. Okey, jadi anda boleh pilih lah nak buka folder yang mana. Macam saya nak buka folder PT ni kan. Alright, jadi sekarang ni saya kena buka folder PT ni secara manual melalui Windows Explorer. Jadi kalau saya nak memudahkan lagi kerja saya akan pin benda ni kepada Quick Start. Cara nak pin tu senang saja. Anda tekan kanan kat atas folder tu. Lepas tu anda nampak dekat situ dia tulis pin to Quick Start tu kan. Anda tekan benda tu. Jadi bila anda tekan ni, dia akan keluar dekat belah kiri ni. Jadi lepas ni kalau anda nak buka shared folder tu, tekan dekat situ saja. Cara yang lagi bagus adalah anda map terus shared folder tu kepada komputer anda. Okey, cara nak buat dia senang saja. Anda pergi kat bahagian folder ni, anda tekan kat belah kiri tu, dia bagi satu drop down list semua apa folder yang ada. Macam saya pilih PT ni, saya tekan kanan dekat dia dan dia akan bagi menu ni kan. Okey, anda tengok kat bawah tu dia tulis show more options tu, tekan benda tu. Lepas tu anda akan nampak benda ni yang dia kata map network drive ni. Tekan tu. Lepas tu screen untuk map network drive ni akan keluar. Jadi first kali anda pilihlah anda nak assign huruf apa dekat drive tu. Saya pilih P sebab saya punya folder kan nama PT. Lepas tu pastikan anda klik dekat reconnect at sign in ni. Lepas tu tekan finish. Jadi sekarang ni anda dah mapkan benda ni kepada komputer anda. Jadi lepas anda restart komputer anda pun, kalau ada network, folder tu akan terus di map kepada komputer anda. Tak payah nak sign in lagi sekali dah. Macam ni kalau anda tengok dekat Windows Explorer ni, nampak dia tulis yang C tu yang kita ambil biasa. Lepas tu yang P tadi ni yang share folder yang saya buat tadi tu. Jadi buat macam ni lagi senang.
Sekarang saya nak demo kepada anda, saya transfer file daripada desktop saya ni masuk ke dalam shared folder PT yang ada dalam Synology tu. Saya transfer daripada saya punya Mac ni kan. Okey, jadi kalau dekat sini saya tengok saya nak transfer lebih kurang 138GB lebih. Okey, jadi satu benda yang anda kena tahu, benda ni dia paling sempoi kalau anda boleh gunakan network 10G. Bercakap pasal network 10G, saya menggunakan Hackintosh. Jadi kalau anda nak dapatkan sambungan 10G pada Hackintosh anda perlukan network card ni, yang Asus 10G XG C100C ni. Jadi model network card ni, anda boleh cucuk terus kepada komputer Hackintosh anda dan dia punya network 10G tu akan jalan terus. Dia plug and play. Kalau network card 10G lain, dia tak akan detect, tak boleh pakai. Inilah satu-satunya network 10G yang anda boleh gunakan kalau paling senang nak dapat dekat Malaysia ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Asus sebab tolong sponsor network card ni pada saya. Berbalik kepada transfer file tadi tu, anda boleh tengok sendiri. Saya nak transfer 138.4GB data dan masa yang dia ambil hanyalah dalam 4 minit, kurang tak sampai 4 minit pun. Ini nak tunjuk dekat anda laju tak laju kalau pakai network 10G dan juga Synology punya drive ni. Memang sempoi. Ni saya buat satu benchmark menggunakan Blackmagic Disk Speed Test ni. Benda ni ada untuk Mac ni. Jadi saya select target drive tu, saya pilih yang folder PT, yang shared folder tu. So maksudnya saya nak buat testing read dan write kepada shared folder network tu. Okay, jadi bila saya tekan start ni, dia akan buat testing tu kan. Anda boleh tengok dekat sini, average kelajuan writing dia tu anda nampak 600 MB sesaat untuk write dan read dia pula adalah dekat 1GB sesaat. Nak tunjuk laju tak laju read dan write melalui network 10G kepada drive Synology tu. Sebagai seorang content creator, saya selalu cari cara untuk nak membolehkan saya hasilkan konten dengan lebih cepat, mudah dan efektif. Okey, kalau proses flow untuk nak menghasilkan konten kita tu terlalu banyak, maka ia akan mengganggu penghasilan konten tersebut. Jadi dekat sini, saya nak seru semua content creator yang ada dekat Malaysia ni, kalau anda belum menggunakan Nest untuk mudahkan kerja-kerja penghasilan konten anda, maka saya akan tunjuk dekat anda beberapa contoh mudah bagaimana Synology ni dapat memudahkan kerja saya gila-gila untuk nak menghasilkan konten. First kali saya tunjuk dekat anda bagaimana saya transfer footage direct daripada SD card kamera ni terus kepada drive Synology tu. SD card tu saya sambungkan kepada satu USB 3.0 SD card reader. Jadi saya cucuk macam ni. Lepas tu saya terus cucuk kepada USB 3 port yang ada dekat Synology tu. Lepas saya dah cucuk SD card kepada Synology tadi tu, saya boleh akses dia daripada file station ni. Okey, yang USB share 1 ni, inilah dia konten apa yang ada dalam SD card tu. Macam contohnya kan, dekat dalam klip ni, klip ni semua adalah benda-benda footage yang saya record dekat dalam kamera tu. Jadi apa yang saya nak buat sekarang adalah, saya nak copy ke semua file dalam klip ni, pergi ke dalam folder PT tu supaya saya boleh akses benda tu daripada komputer saya untuk nak buat editing. Saya boleh drag and drop macam ni saja. Memang sangat senang. Okay, nanti dia akan tanya nak enablekan smart drag and drop ni, saya enablekan saja dan saya tekan apply. Okay, sekarang ni dia akan buat sikit proses, lepas tu dia akan terus copy apa yang ada dalam SD card tu masuk ke dalam shared folder PT saya tu. Menggunakan kaedah macam ni, saya boleh jimatkan banyak masa dan juga proses flow untuk nak buat video editing. Saya dah tak payah nak ambil SD card tu, lepas tu nak copy ke komputer dulu ke laptop dulu ke, tak payah nak letak ke desktop, tak payah. Saya ambil SD card tu, saya terus cocok kepada saya punya drive Synology, saya terus copy masuk ke dalam share folder tu. Jadi lepas ni kalau saya nak buat video editing, saya boleh buka terus share folder tu dan ambil apa-apa footage dan letak ke dalam video editor saya. Contohnya saya gunakan Final Cut Pro, saya boleh terus drag and drop masuk ke dalam saya punya Final Cut Pro punya timeline. Senang gila. Dan yang paling penting adalah saya boleh jimatkan banyak disk space dalam komputer saya. Dah tak payah nak risau disk space tak cukup dalam PC, dalam laptop semua. Semua saya letak dalam Synology. Lepas saya dah copy semua footage tu daripada SD card, saya boleh preview semua konten tu dekat komputer saya. Macam ni saya buka satu file nak preview dia punya konten tu. Anda tengok footage video ni smooth seolah-olah macam saya copy benda ni dekat komputer saya. Saya nak skip ke depan ke belakang, nak scroll timeline. Semua sangat laju. Lepas anda dah habis copy semua file, anda boleh eject USB drive tu dan cabutlah benda tu daripada Synology anda.
Sekarang saya tunjuk pula dekat anda cara saya sambungkan kamera saya ni menggunakan USB-C terus kepada Synology ni. Jadi apabila saya sambungkan kamera ni macam ni, maka dekat kamera tu saya akan set dia sebagai USB mode, maksudnya mass storage mode, dan kemudian saya boleh masuk ke dalam bahagian file station ni dan saya akan nampak juga konten dalam saya punya SD card. Jadi macam ni pun saya boleh copy terus keluar footage daripada kamera tu terus masuk ke dalam Synology tu. Maksudnya saya tak payah nak cabut SD card tu daripada kamera. Macam ni pun boleh juga. Cuma satu benda saya kena cerita dekat anda, kalau saya copy direct daripada kamera saya ni menggunakan USB-C tu, dia punya transfer rate taklah begitu laju. Macam anda boleh tengok kat sini dalam 34 MB sesaat. Kalau anda nak copy 1-2 file tu tak apalah. Tapi kalau anda nak copy sejumlah file yang banyak dan saiz dia besar, saya nasihatkan anda untuk cabut SD card tu dan cocok direct kepada Synology macam saya buat tadi tu. Tapi apapun keupayaan untuk nak sambung direct kamera kepada Synology ni adalah satu benda yang sangat berguna dan memudahkan kerja. Dalam bahagian ni saya nak tunjuk dekat anda satu feature yang dipanggil Cloud Sync. Jadi Cloud Sync ni apa yang dia boleh buat adalah dia boleh synckan anda punya Synology Drive tu kepada mana-mana cloud storage. Jadi dalam contoh ni saya pilih Google Drive di mana saya nak synckan satu folder dalam Synology saya kepada saya punya Google Drive. Jadi akaun Google Drive ni saya pakailah yang pendakwah teknologi punya contoh ni. Okey, dekat sini dia tanya do you want to sync allow, kita tekan allow dan kemudian dia akan minta kita agree semua ni, kita agree saja. Okey, jadi dekat bahagian task settings ni dia akan tanya folder mana dalam Synology tu yang kita nak sync kepada Google Drive. Jadi saya buat satu folder baru dalam folder PT tu, saya bagi nama dia Google Drive. Okey, jadi apa yang akan berlaku adalah apa saja folder dalam Google Drive ni saya nak synckan kepada folder dekat dalam Google Drive tu. Jadi yang bahagian kedua ni dia tanya dekat Google Drive tu saya nak sync kat mana. Okey, jadi saya pilih je kat dalam tu, saya buat satu folder baru dekat Google Drive saya di mana nama dia adalah pendakwah teknologi macam ni. Seterusnya bila saya tekan select folder yang saya nak buat dalam Google Drive tadi, saya kena pilih sync direction. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sync direction ni, dia ada 3 option. Option pertama yang dipanggil bidirectional ni apa maksudnya adalah kalau saya edit apa-apa dekat dalam saya punya Synology, dekat Google Drive pun akan diedit juga. Contohnya, kalau saya delete file dekat dalam Synology, folder dekat dalam Google Drive itu pun akan di-delete juga. Sama juga kalau saya tambah file dekat dalam Google Drive tu secara manual, maka dalam Synology saya pun akan ada file yang saya tambah dekat Google Drive tadi. Itu nama bidirectional. Option kedua yang dipanggil download remote changes tu maksudnya apa-apa saja yang saya buat perubahan pada Google Drive tu, dia akan replicate balik ke dalam Synology. Tapi kalau saya ubah dekat Synology, dia tak akan ubah dekat dalam Google Drive tu. Manakala option yang terakhir tu dia kata upload local changes tu, kalau saya ubah apa-apa dekat dalam Synology, baru dia akan masukkan dekat dalam Google Drive. Tapi kalau saya ubah apa-apa dekat Google Drive, Synology ni tak akan jadi apa-apa. Dia akan diam macam tu saja. Jadi untuk contoh ni saya pilih bidirectional. Okey, selain pada tu dia ada satu option dekat bawah ni dia panggil schedule settings ni, di mana anda boleh pilih waktu bila yang Synology tu nak buat sync. Maksudnya masa bila dia nak download upload semua tu. Sebab kalau macam sekarang ni secara by defaultnya dia akan pilih setiap masa. Maksudnya anda buat perubahan dekat dalam Google Drive, dia akan tunggu sat dan anda akan nampak perubahan tu dalam Synology. Begitulah juga sebaliknya. Tapi kalau anda ada isu daripada segi network tu anda tak boleh nak sentiasa buat syncing ni, maka anda boleh pilih, contohnya anda boleh set time bila yang dia nak buat sync tu, contohnya waktu tengah malam dan sebagainya. Sekarang bila anda tekan next, dia akan bagilah dekat anda satu summary untuk apa yang anda nak buat tadilah. Jadi dekat sini pun dia ada advanced settings, jadi anda pilih-pilih lah folder apa nak sync ke, berapa banyak kota apa. Jadi benda ni semua saya tak nak adjust lah, saya biar dia default saja. Jadi saya cancel out je lah benda ni, saya nak tunjuk dekat anda je kan. Okey, sekarang bila anda tekan next ni, dia akan start lah benda ni. Dia akan tanya anda untuk nak okey, jadi anda tekan okey, dia akan mulakan proses syncing tu. Macam ni dia tulis up to date sebab dalam folder saya tu dia kosong, dia belum ada apa-apa lagi. Sekarang saya akan demo kepada anda apa yang akan berlaku apabila saya copy satu file daripada komputer saya ni masuk ke dalam folder Google Drive yang dalam Synology saya tu. Okey, ni saya buka folder tu. Okey, lepas tu saya nak drag and drop lah satu file. Ni saya drag satu file, lepas tu saya just dropkan benda ni dekat dalam folder tu. Jadi sekarang file tu dah masuk dalam drive Synology saya. Jadi kalau anda tengok dekat atas tu dia tulis syncing, maksudnya dia tengah duk sync dengan Google Drive saya. Sekarang saya buka Google Drive pula nak tunjuk dekat anda. Jadi inilah dia saya punya Google Drive untuk pendakwah teknologi punya contoh ni, dan folder pendakwah teknologi yang ada kat Google Drive ni, inilah dia yang saya synckan dengan saya punya Synology. Ni file yang saya upload tadi tu. Jadi sekarang saya buka dekat dalam folder ni, ada nampak file ni. Jadi apa yang saya akan buat pula sekarang ni, saya akan delete pula file ni daripada Google Drive.
Nak delete file tu senang saja, tekan kanan baru tekan remove, tu delete lah file tu daripada Google Drive. Sekarang Google Drive saya dah tak ada apa dah, kosong. Sekarang saya buka balik dekat Synology punya folder tu. Google Drive ni dah tengok, yang ni adalah folder yang saya sync tadi, file tu dah tak ada sebab saya dah delete dekat Google Drive. Jadi inilah yang dimasukkan sync option bidirectional tu. Feature Cloud Sync ni memang sangat-sangat berguna, dan kalau anda ada Synology ni, saya memang galakkan anda pakai feature ni sebab anda tak payah nak risau sangat kalau tiba-tiba Synology anda rosak, drive failure dan sebagainya, sebab kalau sync ni sentiasa berjalan dengan elok, anda akan ada backup dekat anda punya cloud storage. Dan kalau anda tengok dekat Synology tadi, dia support macam-macam cloud storage, contohnya ada Google Drive lah, Dropbox lah dan macam-macam lagi. Settings terakhir yang saya nak tunjuk dekat anda dalam video ni adalah kaedah untuk nak buat link aggregation ataupun dengan bahasa mudahnya nak gabungkan ke semua network port yang ada dekat Synology ni untuk nak memberikan network throughput yang lagi besar kepada drive ni. Nak configure link aggregation untuk Synology ni senang saja, anda klik dekat bahagian control panel ni, dalam tu nanti akan ada icon network ni, anda tekan dekat situ, lepas tu dia akan tunjuk dekat anda skrin ni. Pergi kat bahagian network interface ni dan dia akan senaraikan ke semua network interface yang ada dekat drive Synology anda. Macam saya ada 4 onboard gigabit LAN dan 1 10G port yang saya tambah tu. Okey, contoh bila saya tekan dekat LAN 1 ni dan pilih edit, saya boleh edit apa-apa saja, contohnya IP address ke apa ke, semua saya boleh buat dekat sini. Okey, saya exit dulu benda ni. Saya tekan dekat bahagian butang create dekat atas ni, dia akan keluarkan satu menu, dia kata create bond ataupun create VPN profile. Kita nak tekan kat create bond ni. Okey, bila anda tekan dekat situ, dia akan tunjuk dekat anda window link aggregation mode ni. Lepas tu anda boleh pilih mode link aggregation apa yang anda nak pakai. Okey, dia ada macam-macam, tapi untuk contoh ni saya pakai yang atas kali ni, yang adaptive load balancing ni. Okey, saya tekan next. Bila saya tekan next, dia akan tanya, saya nak gabungkan network interface mana. Jadi saya nak pilihkan 4 network interface yang ada dekat atas saya punya Synology. Saya tak masukkan yang 10G tu lah. Okey, saya tekan next. Jadi kat sini dia akan tanya IP address apa nak pakai. Jadi saya pakailah IP address yang saya tengah pakai sekarang ni. Okey, bila semua ni dah okey, maka saya tekan done. Synology sekarang akan apply settings anda tu. Okey, bila benda ni dah selesai, bila anda tengok balik dekat network interfaces tu, 4 network port yang ada tadi dah hilang, dia gantikan dengan yang bond 1 ni. Bila saya klik dekat bond 1 tu, dia akan tunjuk information pasal interface tu lah. Jadi kalau bahagian network status ni, dia tunjuk dia punya link speed adalah 4000 megabit per second ataupun 4 gigabit per second lah. Dan kalau anda tengok dekat network interfaces tu, dia tunjuk semua network interface yang dah di bond. Jadi daripada LAN 1 sampailah LAN 4 tu. Link aggregation ni sangat berguna kalau ada ramai user yang access drive Synology ni. Contohnya lah macam ada video editor yang ramai-ramai duk edit video direct daripada Synology ni. Ataupun ada banyak komputer ataupun device yang duk access untuk read dan write file pada Synology ni. Jadi bila kita gunakan link aggregation ni, kita boleh increasekan dia punya network throughput. Dalam contoh yang terakhir ni, saya nak tunjuk dekat anda, saya boleh render direct video daripada Final Cut Pro ni menggunakan Synology ni. Jadi semua klip-klip yang ada dalam Final Cut Pro ni, semuanya daripada Synology dan tak ada langsung dalam komputer saya. Berdasarkan testing yang saya buat dengan network 10G dan juga Synology ini, saya dapati masa untuk nak render video ni adalah hampir sama sekiranya kalau saya nak bandingkan dengan semua file tu ada dekat dalam komputer saya secara fizikal. Jadi bila saya nak render file melalui network ni, sama laju lebih kurang saja. Jadi tidak ada sebarang performance degradation kalau kita nak buat video rendering pakai NAS storage ni. Untuk dekat bahagian terakhir ni, saya nak tunjuk dekat anda bagaimana anda boleh upgrade Synology anda. Okey, upgrade pertama saya nak tunjuk bagaimana anda boleh tambahkan RAM. Jadi macam ni saya tunjuk dekat anda, saya buka dia punya kompartmen dekat bawah ni. Inilah tempat slot RAM tu. Jadi sekarang dia datang dengan 4GB. Kalau nak ikutkan Synology kata, anda boleh bubuh maksimum sampai 32GB untuk model saya ni. Upgrade seterusnya yang anda boleh buat adalah untuk nak tambah SSD kepada Synology ni. Jadi SSD tu boleh digunakan untuk nak jadikan dia sebagai cache. Jadi benda ni akan meningkatkan lagi performance Synology drive anda. Nak tambahkan SSD untuk digunakan sebagai cache dalam Synology ni tak susah. Anda cuma kena buka semua drive bay dekat depan ni dan anda akan nampak belah kiri yang 2 slot untuk letak SSD tu. Jadi anda ambil lah apa-apa SSD yang anda boleh beli dan letakkan dekat sini. Kemudian anda masuklah ke dalam bahagian Synology punya control panel tu untuk nak configure cache tu. Ni saya tunjuk contoh dekat anda, saya dah pasang 2 SSD dekat dalam Synology saya ni, di mana setiap satu ni adalah 256GB. Jadi saya letak dua-dua dekat sini dan ini saya nak gunakan sebagai saya punya cache.
Cara untuk nak configure cache tu senang saja, macam saya kata tadi, pergi dekat device manager ni. Jadi dekat sini dia akan tunjuk dekat anda maklumat semua hard disk dan sebagainya lah. Okey, ni yang built-in M2 slot ni, ini yang saya tunjuk dekat anda tadi lah, yang saya cucuk SSD tu. Jadi dia tunjuk benda ni belum initialize lagi. Jadi kalau saya klik dekat sini pun dia tunjuk lah tak initialize. Alright, jadi untuk nak configure cache tu, pergi kat bahagian storage ni, dia ada butang dekat atas tu create ni. Dekat sini dia ada beberapa option, kita nak create SSD cache, tekan benda tu. Okay, dia akan tunjuk dekat anda window ni, dia tanya volume mana nak pakai. So volume 1 ni yang mana saya dah configure sebelum ni lah. Lepas tu dia tanya cache mode jenis apa, read write ke ataupun read only cache. Jadi saya nak pilih untuk read write ni lah. Lepas tu dia akan tunjuk dekat kita notification ni lah. Dia kata jangan cabut SSD semua tu sebab takut data loss. Kita katalah kita understand. Lepas tu kita tekan continue. Dalam bahagian ni dia tanya kita nak pakai RAID type apa. Dia ada satu option saja sekarang ni, dia ada RAID type 1. So pilih yang itu, lepas tu kita tekan next. So dekat sini pula dia tanya disk mana kita nak pakai. Saya pilihlah 2 SSD yang saya pasang tadi. Okay, sekarang tekan next lagi. Sekarang dia tanya pula berapa size yang kita nak assign untuk cache tu. Saya pilih maximum untuk dia punya size. Lepas tu saya tekan next dan sekarang dia tunjuk summary settings. Saya apply sajalah dan tekan OK. Jadi sekarang proses untuk nak buat cache tu akan berjalan lah. Alright, jadi proses untuk nak hasilkan SSD cache tu dah selesai. Jadi kalau saya klik dekat cache 1 ni, anda boleh tengok ni lah information dia. Okay, semua dah ada. Jadi dah berjalan dah lah. Sebelum saya pergi kepada bahagian rumusan dan penutup, saya tunjuk dulu dekat anda kat mana nak beli dan berapa harga unit yang mereka bagi kat saya ni. Okay, ni adalah website Synology Malaysia. Anda tekan dekat where to buy ni. Dekat sini anda akan nampak lah. Okay, contohnya ni, online store dekat Lazada dengan Shopee Malaysia. Ini adalah mereka punya official online store lah. Ini pula adalah senarai distributor mengikut negeri lah, daripada kat Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak. Okay, selain daripada tu, kita boleh tengok dekat bahagian retail ni. Retail ni maksudnya dekat mana kedai yang jual barang-barang Synology ni. Jadi contoh kat Kuala Lumpur ada All IT lah, ada Viewnet, Sri Computer dan sebagainya. Sekarang saya tunjuk pula dekat anda harga dia. Jadi ini saya ambil harga daripada official store dekat Shopee Mall ni untuk Synology. Jadi model yang saya dapat yang DS1621 Plus ni, harga unit itu adalah 4799. Ini adalah harga barebone unit tanpa hard disk ataupun network 10G tu. Ini pula adalah harga untuk hard disk dia. Okey, hard disk yang saya dapat ni adalah jenis yang 8TB ni. Okey, jadi satu unit 8TB tu berharga RM1,599. Jadi saya dapat 2 unit lah, dekat RM3,000 lebih lah harga dia. Network card 10G yang saya dapat tu adalah model ni, yang E10G18-T1 ni. Tapi saya duk cari model ni dalam dia punya Shopee ataupun Lazada store, tak jumpa. Yang saya jumpa adalah yang version ada 2GB port ni. Okey, yang 2GB port ni, yang belakang dia T2 ni, harga dia adalah RM1,498.88 seunit. Untuk nak dapatkan harga kasar unit Synology yang mereka berikan dekat saya ni, saya gunakan Shopee punya kad ni lah, senang. Okey, jadi saya letak yang barebone unit Synology DS1621 Plus tu, lepas tu hard disk 8TB tu 2 unit, lepas tu yang 10G punya port tu saya ambil lah yang mana yang ada dalam Shopee kan. Okey, jadi secara kasarnya unit yang dihantar dekat saya ni harga dia adalah dekat RM9,500 lebih kurang macam tu lah. Saya juga galakkan anda untuk hubungi Synology Malaysia ataupun dia punya retailer dan distributor untuk nak dapatkan harga yang lebih tepat untuk unit yang anda nak beli. Alright, jadi itulah dia sedikit sebanyak perkara yang saya boleh kongsikan dengan anda tentang penggunaan Synology sebagai network attached storage anda. Sebenarnya kan ada terlalu banyak benda lagi yang anda boleh buat dengan Synology ni, tapi mustahil untuk saya nak cover semua dalam satu video. InsyaAllah saya akan buat beberapa video lain untuk tunjukkan kepada anda feature-feature yang best tentang Synology ni. Okey, sambil itu saya nak sentuh sikit pasal harga Synology ni. Saya tak nafikan harga yang beribu-ribu ni bukan satu benda yang murah. Tapi secara ikhlas lah saya cakap kan, kalau benda ni dapat membantu memudahkan hidup anda, maka sebenarnya ia sangat berbaloi dengan harga dia tu. Okey, pada pendapat saya kan, model yang diberikan kepada saya ni amat berguna kepada sesiapa sahaja yang memerlukan akses laju kepada storage space. Sebab tu saya kata, content creators ataupun YouTuber seperti Mona Lisa, Izami Gadget, Aman Seberani Buat, Hasbullah Syarah dan ramai lagi, semua akan dapat manfaat daripada menggunakan Synology ni. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ini. InsyaAllah dalam episod-episod yang seterusnya, saya akan tunjukkan lagi cara-cara untuk nak gunakan Synology ni untuk nak memudahkan kerja-kerja anda. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Synology kerana sudi berikan produk mereka, dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.